Sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sampaikan satu tazkirah ringkas bertajuk Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama. Saya tertarik dengan hadis ni. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati'u fa bi lisanihi fa in lam yastati'u fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya menggunakan tangannya. Jika tidak mampu, mengubahnya menggunakan lidahnya. Jika tidak mampu, mengubahnya menggunakan hatinya. Sesungguhnya mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Okey, pertama yang kita tahu, kemungkaran ni kesalahan, dosa, perkara yang dilarang dilakukan oleh syariat Islam kan. Lepas tu, kesalahan yang setelah kita buat salah dengan Allah, kita buat salah dengan manusia, kita buat salah dengan benda sekeliling kita. Contohlah kita tak solat, tak puasa kan. Lepas tu salah manusia, kita sakitkan hati orang, cederakan orang, kita marah dia. Lepas tu cara-cara nak cegah kemungkaran berdasarkan hadis tu. Maksud mencegah kemungkaran menggunakan tangan bukannya pukul orang tu. Maksud dia kita gunakan kuasa yang kita ada. Contohlah kita ni seorang pengawas, kita tegur pelajar biasa yang contohnya dia buang sampah berata-rata, kita tegur dia, suruh kutip balik, suruh buang sampah molek. Lepas tu mencegah dengan lidah. Maksudnya kita dengan cara lidah ni dengan lisan, kita tegur dia, nasihat dia atau kita laporkan kepada dia. Laporkan kesalahan dia kepada orang yang lebih atas lah. Lepas tu mengubah dengan hati, kita membenci kemungkaran tu. Contohnya kita berniat untuk tidak melakukan kemungkaran tu, kita benci. Maksudnya kita, ya Allah, aku tak nak buat dah, ya Allah, kemungkaran macam ni. Jauh aku daripada kemungkaran ni, ya Allah. Contoh ya. Lepas tu, kalau kita cegah kemungkaran ni, banyak manfaat tau. Antaranya kita dapat melahirkan individu yang berakhlak cemerlang dalam kehidupan. Maksudnya dapat pulihkan satu individu yang telah rosak. Contoh dia pernah buat salah. So kalau dia contohlah buat kemungkaran, patut kita lapor. Contohnya dia kena tangkap berapa, insya-Allah dia boleh berubah. Susah untuk kita berubah sendiri. Kalau kita nampak orang buat salah ya kita lapor, tak ada benda. Kita dapat pahala. Lepas tu pengajaran daripada hadis ni, kita sebagai umat Islam, kalau nampak orang buat salah, buat kemungkaran, kita lapor. Tak apa, jangan takut. InsyaAllah. Perkara tu baik kan. Boleh kesalahan dia kepada orang yang lebih atas lah. Lepas tu, mengubah dengan hati, kita membenci kemungkaran tu. Contohnya kita berniat untuk tidak melakukan kemungkaran tu, kita benci. Maksudnya, kita, ya Allah, aku tak nak buat dah, ya Allah, kemungkaran macam ni. Jauh aku daripada kemungkaran ni, ya Allah. Contoh ya. Lepas tu, kalau kita cegah kemungkaran ni, banyak manfaat tau. Antaranya kita dapat melahirkan individu yang berakhlak cemerlang dalam kehidupan. Maksudnya dapat pulihkan satu individu yang telah rosak. Contohnya dia pernah buat salah. So kalau dia contohlah buat kemungkaran, patut kita lapor. Contohnya dia kena tangkap berapa, insya-Allah dia boleh berubah. Susah untuk kita berubah sendiri. Kalau kita nampak orang buat salah ya kita lapor, tak ada benda. Kita dapat pahala. Lepas tu pengajaran daripada hadis ni, kita sebagai umat Islam, kalau nampak orang buat salah, buat kemungkaran, kita lapor. Tak apa, jangan takut. InsyaAllah. Perkara tu baik kan. Boleh ubah orang yang buat salah tu. Itu dengan mencegah kemungkaran, boleh jamin hidup kita sejahtera. Sebab kita tak buat salah, tak buat dosa. InsyaAllah hidup kita selamat, sejahtera kan. Okay. Lepas tu, kalau kita yang buat kemungkaran, lepas tu ada orang lapor, kita jangan marah dia. Sebab mungkin kalau dia buat, contohlah kalau kita kena tangkap, kita boleh jadi lebih baik. Mungkin kita insaf kan. Lepas tu, dari surah Ali Imran ayat 134 dan 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksud dia, bersegeralah kamu mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Mendapat keampunan dan ganjaran daripada Tuhan kamu seluas langit dan bumi. So, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', maksud dia iaitu orang yang
menginfakkan harta ni di saat dia susah atau senang. Saat susah atau senang, orang yang menahan amarahnya dan juga orang yang memaafkan orang lain. Sungguhnya Allah menyayangi orang yang berbuat kebajikan. Kat sini kalau kita kan marah pada orang yang melaporkan kita ni, kita cuba tahan amarah tu, maafkan dia. Sebab wal afina linnas, orang yang maafkan orang lain. Wal kaziminal ghaiz wal afina linnas. Maksudnya kalau kita maafkan orang lain mesti sebab kita marah kan. Kita marah, wal kaziminal ghaiz wal afin anin nas. Kita marah lepas tu kita maafkan orang lain. InsyaAllah dapat kebaikan, banyak kebaikan kita dapat kat situ. Okey. Jadi itu je dah daripada saya. Sekian tazkirah saya yang mungkin tak seberapa ni. Tapi insyaAllah kita dapat ilmu dan boleh manfaatkan ilmu tersebut lah. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.